Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Hoi, kompang di Palu, pengantin baru duduk bersanding. Ni apa ni, weh? Malu. Puasa ke hidup ni, weh? Jap. Belum lagi. Kita nak kahwin ni. Belum lagi. Kenapa? Dah nak kahwin ke? Kita lock. Kita lock apa nyanyi. Anniversary ni. Oh, tuan-tuan dan puan-puan, kita bukannya anniversary, bukannya apa Kita cuma ingin meraihkan niat Wani Nak menjadi raja sehari. Ups, Raja sehari, kami tahu rahsia Wani. Sesungguhnya mereka tahu. Tapi korang je yang lalai. Bukan Raja Sehari itulah, abang. Sebenarnya kita nak sembah hari ini tentang Raja Sebulan. Raja Sebulan. Raja Sebulan. Alkisahnya anak-anak yatim, sekolah tahfiz diraikan macam raja. Makan hotel, tidur hotel, segalanya hotel. Betul lah tu. Ya. Hanya di bulan Ramadan. Habis Ramadan, krik-krik. Habis bila habis bulan Ramadan, kat mana diorang makan? Itulah para penonton kena cari jawapan. Kan? Hubungi kami di talian 032282 8578 dan 032282 8579. Dan Wani nak cakap apa tadi, Wani? Di WhatsApp-nya 0114406564. Abang Dan apa tadi abang nak cakap? Saya nak cakap bahawa bolehlah melewati laman Facebook rasmi Radio Television Malaysia RTM. Dan kalau nak tertinggal ataupun nak check out balik program-program yang lepas, bolehlah ke RTM Klik. Betul. Sebab apa kena call kita, abang? Kita ada hadiah untuk anda. Hadiahnya apa? Abang K, hadiah apa, Abang K? Hadiahnya ialah berupa voucher bernilai 250 tajaan pakaian pusat pakaian hari-hari. Betul. So kita nak cari 2 pemanggil bertuah setiap hari. Macam biasalah. So telefon. Kalau dipilih sebagai pemenang, dapat voucher. Simple. Rezeki. Apa? Rezeki lah. Rezeki, Masya Allah. Okey, kita nak sembang tajuk hari ini kita bersama dengan tetamu kita yang pertama. Saya dah geram dah dengan dia ni. Kenapa? Sabar. Okey. Kita persilakan dia lah. Kita persilakan Ustaz Piur Rahmat Ehsan. Silakan. Oh, dipersilakan. Lalu. Masya Allah. Dia masuk, dia turun macam tu. Kita belanja. Orang tak kahwin lagi macam tu. Allah. Tak kahwin lagi? Janganlah bawa isu personal. Betul, belum lagi? Belum, Mak. Abang dah kahwin, Mak? Masya Allah, saya dah 2. 2. Bukan 3 tu, bagi. Terlepas cakap, tuan-tuan. Sekejap 2, sekejap 3, bang. Sebelum ni cakap 3 Wah, lagi pecah rahsia. Okey, kita hari ni sembang pasal Raja Sebulan kan. Tapi nak tanya dulu pada Ustaz Rahmat kita tentang macam mana Nabi memuliakan anak yatim ke ataupun macam mana? Bila sebut pasal anak yatim, kita kena ingat satu fakta bahawa Nabi SAW itu sendiri adalah seorang anak yatim. Benar. Ini adalah fakta yang orang tak boleh sangkal sebab Nabi diuji oleh Allah sampai-sampai dia punya tahap seperti mana Nabi-Nabi Rasulul Azmi. So bila sebut Rasulul Azmi, adik-adik kat luar sana kalau ada rasa ujian, depression, anxiety, stres, kena ingat Nabi diuji daripada kecil lagi. Kehilangan ayah, kehilangan mak, bahkan kehilangan atuknya. Jadi Nabi adalah anak yatim. Maka Nabi ada kecenderungan untuk menyayangi, mengasihi lebih anak yatim daripada orang lain. Sebab apa? Sebab Nabi dah melalui jalan tu. Contoh macam Abang Khair lah. Contoh masa kecil-kecil, Abang Khair kena buli. Tengok muka ni pembuli. Muka pembuli. Macam mana? Muka pembuli ke dibuli? Okey, contoh. Sekarang ni watak kena buli. Watak kena buli. Okey. Jadi biasa kena buli. Jadi jadi kecenderungannya Abang Khair bila besar nanti tak sukalah pembuli. Betul? Sebab pernah kena buli. Maka Rasulullah SAW adalah seorang yang anak yatim. Maka bila Nabi dewasa, walaupun belum turun wahyu untuk menyayangi anak yatim, tapi Nabi dah ada rasa untuk sayang anak yatim tu. So apa yang Nabi buat? Nabi kalau jumpa anak yatim, Nabi akan usap kepalanya. Walaupun Nabi tak ada benda nak bagi, usap. Kenapa? Rupa-rupanya anak yatim mereka jarang dipeluk, dibelai. Jadi Nabi tengah ajar pada kita ni. Jumpa anak yatim tak ada duit. Macam Abang Amin banyak duit.
ni banyak duit kan. Jadi bagi duit kan, bagi duit. Tapi yang kita yang tak ada duit ni paling tidak kita peluk mereka, kita belai mereka, kita bagi kata-kata sebagai seorang bapa, seorang yang kita kata mereka tak pernah dapat nasihat daripada orang lebih tua. So Nabi paling kurang Nabi akan rusak kepala mereka. Dan Nabi SAW mensyaratkan dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Aku dengan anak yatim dalam syurga macam ni. Macam ni. Apa? Ana wa huwa kahatain. Nah, atain. Jadi dia macam ni, rapat macam ni. Maksudnya apa? Dekatnya Nabi dengan anak yatim. So, kita nak dekat dengan Nabi. Semua orang kalau tengok sekarang ni kan trend. Semua orang sekarang kat Madinah. Masuk Raudah. Masuk Raudah, Kelang Kabut, semua masuk Raudah. Sebab apa? Kita nak masuk dalam syurga. Masuk dalam taman syurga. Kalau kita nak dekat dengan syurga, ini adalah triknya ataupun hacknya adalah kita dekat dengan anak yatim. Hack. Hacknya. Kalau macam tu bagi saya usaplah kepala. Tak. Saya bukan anak yatim. Bukan. Sebab saya rasa kurang kasih sayang. Sebab belum kahwin. Okey, nampak gaya ada banyak lagi hack nak dikenakan kepada Ustaz Rahmat. Kita nak berehat seketika, teruskan menonton. Kita hari ini bersama tentang Raja Sebulan. Borak dulu baru buka hashtag Berkahnya di sini. Take a break. Siapa yang perlu diberi keutamaan dalam bersedekah? Saya rasa ahli keluarga adalah yang paling baik sekali lah untuk kita bersedekah. Bukan sahaja kita dapat pahala untuk bersedekah, kita juga dapat pahala dalam mengeratkan silaturahim. Saya rasa kalau kita sedekah pada orang tua-tua, pada gelandangan, itu lebih afdal. Mereka yang memerlukan bantuan sedekah pada bulan Ramadan adalah mereka yang mempunyai masalah dari segi emosi, kewangan dan juga fizikal. Sekolah kami mempunyai beberapa program dan salah satunya adalah program Robot Rezeki di mana kami memberikan bantuan dari segi barang asas untuk mereka yang memerlukan. Pertama sekali di kalangan ahli keluarga kita yang fakir dan miskin, termasuk dengan jiran-jiran kita sekali. Kemudian barulah orang yang fakir miskin juga tapi di luar daripada keluarga dan jiran-jiran kita. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Duduk bersanding. Sambung. Pengantin baru sambung. You okey Wani? Sambung. Wani, minta sabar. Bertenang anak muda, Tapi bertenang. saya tak sabar nak dengar suara-suara anda di luar sana tu. Call lah kita orang sekarang di taliannya. 0322828578 dan 0322828579 dan WhatsAppnya. WhatsAppnya di 0114047654. Kalau tak nak WhatsApp pun boleh komen dekat Facebook kita. Radio Television Malaysia. Silakan. Sebab ada hadiah bagi kan? Betul. Ya, betul hadiah. Hadiah tu daripada Pusat Pakaian Hari-Hari merupakan voucher bernilai RM250. Ya, benar. Okey, selain pada Ustaz Rahmat, kita ada seorang lagi. Saya kalau zikir terapi dia yang paling saya tak boleh lupa, Astaghfirullah. Wow. Mak, kenapa? Insaf. Dia siapa yang insaf? Tapi kalau Wani pula, asal teringat je dia, Wani tinggal kucing. Kena kucing dia. Banyak kucing dia. Memang. Macam-macam isu lah dia tu, Babit. Banyak isunya. Apakah isu terbaru? Kita nak panggil dia terus. Kita persilakan Hafiz Hamidan. Insya-Allah. Miau. Ya, bro. Baik, Hamidan. Aduh. Masya-Allah. Allahu Akbar. Kucing tak apa? Tadi ada. Mana Ustaz Amin tu tadi? Apa dia? Konsep. Masuk memang study dulu sebelum datang Kita memang dah tengok dah. Kalau dia ada lumut, kita pakai lain lah. Sebab ini dia flora dan fauna. Punjuk tak ada lumut Itulah. Steady. Okey, Fiz. Ya. Bulan Ramadan ni ada program tak untuk anak-anak yatim ke sekolah tahfiz? Malam tadi, malam semalam saya di Kelantan dengan anak-anak yatim dari Kelantan dan juga Terengganu. Kita buat program dengan Ketua Polis Negeri Kelantan, kemudian ramai sekali lah. Maksudnya memang biasa diisi dengan program-program macam inilah bulan Ramadan ni. Macam mana budak-budak happy tak? Dia macam inilah bang. Bang lah. Ya, Dek. Terasa muda. Ya, Dek. Biasa. Silakan, Dek. Saya tengok dalam banyak-banyak program, biasanya
program yang ada anak yatim ni, anak yatim lah yang paling senyap. Betul. Dia orang paling behave. Kalau tidak semua macam ni perangai. Ni semua sama macam ni. Memang ni. Sah bukan anak yatim. Tapi kalau anak yatim ni dia punya beza dia, kita tahu dia duduk, dia diam, dia tunggu, suruh ambil duit raya tu kan. Biasanya biasa dia orang yang paling beratur. Memang kita tahulah. Itu kelaziman lah. Habis masa jumpa anak-anak yatim ada usap-usap kepala. Tak ada. Nah, semalam yang perempuan. Yang perempuan. Kena usap kan. Tak boleh lah. Janganlah. Kita tengok kesesuaian lah. Kalau semua nak usap. Kalau semua nak usap bukan anak yatim tu kucing. Okey, sebelum kita masuk cerita kucing, kita ada pemanggil. Cepat betul. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Nurjura Azlin Dari Ceras. dari Beranang Selangor. Oh, dari Selangor. Okey. Okey, soalannya? Apakah yang dimaksudkan dengan anak yatim dan sampai umur berapakah mereka masih digelar anak yatim? Soalan asas yang sangat valid. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, Nurjura Azlin. Yang pasti bukan Ceras, okey. Bukan, dia dari Selangor. Tapi Ceras di Selangor. Baik. Silakan. Soalan ni bagus. Kita ada hadis ke pasal berapa lama kan? Betul, soalan ni bagus sebab ada satu cerita lawak tapi tak tahulah sampai tak punchline. Try. Nanti kita tengok berapa hal. Saya support. Okey, jemaah saya yang bila pergi umrah ni, dia belum. Main dekat sikit nak usap. Jemaah saya pergi umrah, dia nak menakwah. Jadi kawan ni kata, kau bagilah aku murah sebab aku ni hafiz Quran. Jadi peniaga tu kata, okey bagi murah. Aku cakap, bagilah aku murah, aku mutawif. Jadi kawan ni bila bukan mutawif, bukan hafiz Quran. Kau bagilah aku murah, aku ni anak yatim sedangkan dah tua. Jadi orang kata, kau ni tak ada point lain. Jadi maksud nak kata bahawa sampai bila sebenarnya anak yatim? Ya, anak tahu. Tapi tak gelak pun. Dia Tengah tengok ni, mana punchline? Teruskan lagi. Teruskan. Dah lepas. Dah lepas dah. Ini punchline. Okey, tak apa. Saya tak nak datang lagi lah. Jadi kawan ni tua. Dia kata aku nak yatim. Jadi sebenarnya tak valid kalau dah tua. Tua sampai mana? Dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal 15 tahun. Rumusannya 15 tahun. Tapi dalam mazhab Maliki 18 tahun. Jadi Jabatan Kemajikan Masyarakat JKM nak tengok dalam keadaan sekarang sebab fiqh ni anjal. Fiqh ni tengok keadaan semasa. Jadi 15 dan juga 18 ketika zaman para imam mazhab kita. Maka para mufti kita bersidang bersama dengan JKM pada umur apa mereka letak sampai umur 18 tahun. Tetapi dengan penambahan jika mereka masih lagi duduk sebagai orang yang menuntut ilmu kan pergi universiti and so on, mereka boleh drag sampai mereka graduate. Tetapi jika mereka tidak GOT, grade on time. GOT kan. Biar lambat asal selamat kan. Biar lambat asal grade. Jadi risau tu kadang-kadang sampai umur 30 tak grade kan. Jadi tidak bolehlah mereka dapat. So dia sampai GOT tu ataupun kalau mereka tidak GOT pun disebabkan sebab-sebab yang munasabah, mereka tak ada mak, tak ada ayah, maka mereka masih dilindungi oleh lembaga zakat ataupun majlis agama Islam masing-masing. So kat situ perubahan fiqh tu sebab tengok isu semasa. Sebab tu ada namanya fiqh contemporary. Fiqh semasa. Okay, nanti nak tanya Hafiz tentang macam mana Hafiz memberi sumbangan bantuan kepada anak yatim kata Hafiz. Tapi let lu sebab kita dah nak masuk maghrib je lagi. So, kita nak ambil keberkatan mustajab doa. So minta saya Ustaz Rahman lah. Sebab nampak segebar besar tu. Makan. Belum lagi. Sekejap sidang. Sekejap sidang. Sabar. Tapi kita doa dulu. Nanti kena usap kepala. Saya risau macam doa makanan timbul kan. Tak mustahil. Tak mustahil. Tapi saya pejam mata sampai habis. Silakan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, seperti mana engkau kumpulkan kami pada hari ini, engkau kumpulkanlah kami ke dalam syurgamu. Ya Allah, seperti mana engkau berikan kami makanan yang enak pada hari ini, ya Allah, kau berikanlah kami makanan daripada syurgamu. Ya arhamar rahimin irhamna.
Istajibillahumma du'ana ya Allah. Wahai Allah yang Maha mendengar, wahai Allah yang Maha baik hati, wahai Allah yang Maha mengasihi kami, pandanglah kami hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Pandanglah kami hamba-hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Maka jadikanlah kami orang-orang yang beruntung mendapat syurga-Mu. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Istajibillahumma du'ana ya Allah. Makbulkanlah doa-doa kami ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, telah kami masuk 10 malam yang terakhir ini, maka Engkau bantulah kami dalam beribadah kepadamu. Engkau bantulah kami dalam menjadi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Tentu kita nak berehat seketika sebab nak bagi peluang pada kita semua dan anda semua berbuka puasa. Jumpa nanti dalam Borak Dulu Berbuka #Barakahnya di sini. Selamat berbuka. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Borak Dulu baru buka. Barakahnya di sini. Masya Allah kan yang betul. Kita sebenarnya nak ucap terima kasih kerana Joa dah berbuka. Wangi lah ni start dulu. Aduh. Pindahkan dekat bangkai pula. Kenapa? Mambling tu. Joadah kita hari ini ditaja oleh Pusat Pakaian. Pusat Pakaian Hari-Hari dan juga oleh Arjuna. Kasih dan manja kasih. Jaga baik-baik. Gitu. Terima kasih banyak. Kita nak sambung perbincangan kita. Tapi sebelum tu bang. Raja sebulan. Hati je orang tolak-tolak. Sebelum itu. WhatsApp. WhatsApp dan call kan. Kita ada soalan WhatsApp. Maknanya sambil berbuka sambil WhatsApp pakai. Assalamualaikum semua. Saya Farah dari Negeri Sembilan. Soalan saya, kenapa bila bulan puasa je orang cari rumah anak yatim dan tahfiz? Kenapa di bulan lain mereka macam dipinggirkan sampai ada yang terpaksa ke sana sini meminta sumbangan? Kenapa berlakunya perkara sebegini? Adakah kerana publicity lebih meluas di bulan Ramadan? Soalan kedua. Soalan pertama ya. Betul. Soalan kedua daripada Kak Mia dari Puchong. Ingin bertanya, adakah dibolehkan dalam Islam seseorang individu itu meminta derma bagi pihak anak-anak yatim dengan cara meminta dari rumah ke rumah? Mohon pencerahan. Dia pandai-pandai buat ikhtiar sendirilah. Betul. Dari rumah ke rumah. Yang pastinya dua-dua pertanyaan tu bukan dari ceras. Bukan dari ceras, betul. Ceras bang, Puchong. Okey, saya nak tanya pandangan Hafiz Hamidun lah tentang kita hanya dipanggil cherry pick je. Maknanya tolong anak-anak yatim sekolah tahfiz ketika Ramadan je. Pandangan Hafiz. Itulah. Dia sebenarnya mungkin apabila bulan Ramadan ni banyak program orang buat kan dan pengkhususan tu kan sebabnya dia bukan hanya pada kita kata kita bantu pada bulan Ramadan saja tapi dia program tu dia back to back, contohnya dia buka puasa, ada program beli baju raya, dia macam ada kesinambungan program itulah kan. Program-program lain pun saya rasa banyak NGO setiap masa pun memang ada je program-program yang disumbangkan tapi mungkin tidak diwar-warkan kan. Tapi sebenarnya bila kita rebut dalam bulan Ramadan ni dia bulan istimewa sikit sebabnya pahala dia berganda. Tapi janganlah kita lepas bulan Ramadan tu dah langsung tak peduli. Tak boleh lah macam tu. Kan. So saya rasa tidak ada timbul isu pun sebenarnya kan. Cuma apabila kita tafsirkan macam tu sebenarnya berbalik pada diri kita lah kan. Kalau kita nak elakkan benda tu macam tu, jadi kita apa tanggungjawab kita selepas ni kan. Janganlah kita pilih bulan Ramadan semata-mata. Kena ada follow up Maknanya haruslah. Maknanya bila bulan Ramadan banyak orang menderma tu haruslah. Itu normal lah kan. Pasal jadi bukanlah makna berarti bulan lain tak ada kot kan. Ada cuma tak diwar-warkan. Okey. Hukum kita memandai-mandai kan pergi wakil anak yatim ke pusat tahfiz ke minta bantuan sama ada kewangan ke apa ke, boleh ke lagu tu? Dalam Quran Allah sebut ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya bila kita sekarang dalam keadaan Allah ada bagi guideline, Nabi bagi guideline dan sekarang ada kerajaan ataupun kita sebut sebagai badan berkuasa. Kita kena tengok enactment ataupun kena tengok apa yang badan agama letakkan syarat. So dia nak elakkan scammer, dia nak elakkan penipuan, nak elakkan
menyebabkan kita kata pecah amanah. Maka siapa-siapa yang nak kutip bagi pihak madrasah, pihak rumah anak yatim ataupun pihak organisasi, bahkan NGO sekalipun, dia perlu minta kelulusan daripada badan berkanun ataupun badan berkuasa. Sebab kita tengok sekarang, masya-Allah terkejut bila kata ada kes-kes tengok akaun individu orang ada 80,000. Sebab kutipan ialah rakyat Malaysia ni lembut hati. Kalau kat Madinah Mekah tu dia orang tengok Malaysia, dia kata apa, korang ni adalah orang yang hati hanif. Orang Malaysia ni hati lembut. Hati lembut. Memang dia terkenal di Mesir, di Madinah. Walaupun dia nampak muka macam kita tapi tiba-tiba hati kasar, minta maaf sebut, dia kata ini kau mesti Indonesia, dia kata. Dia macam tu. Jadi dia kata orang Malaysia ni atau Melayu ni hati hanif, lembut. Kita tengok orang sedih sikit kita nak menyumbang. Tapi sedangkan dia scammer. Maka pihak berkuasa nak kena seragamkan ataupun nak jaga kepentingan awam. Jadi orang letakkan syarat tu. Jadi kalau kat sini maksudnya pihak berkuasa telah letakkan syarat tu. Jadi siapa yang tak gagal menunjukkan benda tu, bolehlah kita menolak dengan cara baik untuk tidak menderma, sebab kita sedang buat nahi mungkar. Kalau kita biarkan je benda tu, akhirnya benda tu berlaku. Seronok scammer kan. Kaya scammer. Betul. Yang bagus tu baguslah, yang tak bagus tu ramai. Dan yang bagusnya penonton yang sedang menghubungi kami, sabar menanti kami. Ya, betul. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Di sana. Selamat berbuka semua. Alhamdulillah. Siapa ya dan dari mana? Zila dari Shah Alam. Dari Shah Alam, ya. Baik, soalannya? Okey. Nak tanya dekat Ustaz ataupun siapa yang boleh menjawablah ya. Baik. Okey, untuk yang kita dapat tahu yang memang anak ataupun fakir miskin semua anak yatim semua memang especially memang dalam bulan Ramadan kan, dilebihkan macam itulah. Tapi apa hukum bagi yang memang dia bersedekah, memang dia ikhlas sedekah, tapi dia post dekat media sosial ke. Dia macam dia post macam tu kan. Bukan nak kata riak lah apa, tapi macam dia suka post lah macam tu. Itulah maksudnya. Okey. Baik. Terima kasih ni Puan Zila. Salam anak. Ya. Dia macam hashtag dan upload lah ni. Tapi dia ikhlas lah kan untuk publicity. Itu macam mana? Tapi kita kena simpan dulu kot. Simpan dulu. Kita ada soalan artis. Soalan artis. Artis pun nak tanya juga. Kita kumpullah dulu soalan. Betul-betul. Lepas buka je semua tanyalah. Betul. Dah kenyang. Assalamualaikum Ustaz. Kita orang selalu ajak anak-anak yatim, anak-anak tafiz datang rumah untuk baca Quran, baca doa. Anak-anak lagi bulan Ramadan macam ni kan. Mewakili kami yang kurang arif dalam bab-bab ini. Cuma terfikir, adakah lebih afdal jika kita orang sendiri yang belajar dan membaca doa sendiri, baca Quran sendiri dalam rumah sendiri kan, berbanding anak-anak tafiz yang datang tu mewakili bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan doa bagi pihak kami. Macam mana Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Okey. Kalau Hafiz, sebelum pergi pada Ustaz Rahmat, Hafiz ni contohnya kalau first time dulu buka studio ke ataupun nak masuk rumah baru ke dan sebagainya, biasanya akan panggil budak-budak Hafiz baca Quran ke ataupun tak perlu baca sendiri? Sebab dia Hafiz dah. Dah Hafiz dah. Dia jawab. Macam nak punya badan. Panggil juga. Panggil ustaz-ustaz juga kan. Itu je lah. Tapi kalau macam yang Lan tadi tu, rasanya macam dia kata mana lebih baik. Mana lebih baik kan? Sama ada dia sendiri buat dalam rumah dia sendiri ataupun menjemput. Dia sebenarnya benda ni sama macam isu tadi yang Abang Hafiz sembangkan tadi pasal korporat buat buka puasa. Dia tak kontradik pun sebenarnya. Dia tak kontradik maksudnya korporat ada dia punya takwim dia. Jadi takwim dia pada waktu ni kita majlis berbuka puasa. CSR dia kan? CSR dia, takwim dia. Tapi tidaklah pula mereka selepas pada bulan Ramadan mereka tinggalkan terus. Yang kita kecam memang tinggal terus. Sama juga isu Abang Lan tadi. Dia tak adalah pula tak baca Quran. Dia baca Quran. Cuma pada event yang besar ataupun kita kata pada waktu yang kita tertentu. Alang kan? Alang lah dia panggil pula budak tahfiz tapi dia tak tinggal Quran. Yang kita nak kecam adalah dia tak baca Quran. Semayang pula. Semayang tak, tapi dia nak jalan ekspres, nak jalan shortcut, nak pergi syurga tu, dia panggil budak-budak tahfiz tu. Yang itu yang kita pun kena kecam, kita kena perhalusi, perbarui ataupun kita kata kena tajdid lah. Dekat sini yang kita. So kat sini kalau Abang
Abang Lan baca Quran je. Cuma kali ini nak panggil budak-budak tahfiz, nak panggil ustaz sebab ini adalah event Rai kan. Event istimewa. Aku masuk rumah. Dia tak kontradik pun. Bukan isu lah. Bukan isu pun. Alhamdulillah. Maknanya Lan terjawab lah. Betul. Sebab saya bangga juga dengan dia. Sebab kebanyakan orang bila di rumah, dia punya hiasan diperabot-perabot macam-macam. Tapi dia tadi air. Air. Nampak background dia. Nampak background dia tadi jelas lah. Cara dia kompos. Abang punya mata nampak weh. Rasa semua nampak. Saya nampak juga sebenarnya. Tapi Ustaz, kita ada soalan lagi satu tadi tu. Yang WhatsApp tadi. Posting lah. Yang yang caller. Betul. Pasal posting yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Allah kata Allah tak ada masalah pun. Maksudnya baik bagi kamu untuk menzahirkan sedekah kamu. Sebab apa kat sini baik? Syekh Ali As-Sabuni bagi tahu sebab kita nak bagi galakan pada orang. Cuma baik bagi kamu menyembunyikan, dan disokong oleh hadis Nabi SAW adalah sedekah yang paling baik adalah sedekah yang sembunyi, ataupun tangan kanan tak tahu tangan kiri sembunyi sedekah, tangan kiri pun tak tahu tangan kanan sedekah. So maksudnya apa kat sini? Maka kat sini konklusinya, kalau kita bersedekah kena banyak yang sembunyi daripada yang terang-terangan tadi. Maksudnya kita banyaklah sedekah sembunyi, tapi kalau Sekali-sekali. Kadang-kadang Sebagai galakan untuk orang ramai. Tapi yang kita risau adalah trend di mana banyaknya lagi yang publicity ni daripada yang sembunyi. Banyaknya ni. Kita nampak tak boleh nafilah pada siapa-siapa. Cuma saya nak puji seorang artis nama Ultimate. Ultimate buat tu letak gerak dia punya step. Dia kata kamu nak sedekah letak gerak. Tak perlu nak selfie dengan orang yang menerima. Sedangkan dia tu pun ada maruah. Dia tu pun ada aib. Dia tu pun tak nak orang lain tahu, keliling tahu dia ni adalah asnaf. Ada. Jadi kita semua nak jadikan benda tu sebagai content. Nak jadikan benda tu sebagai reach untuk kita punya Facebook, kita punya YouTube. Kat sini yang tercela. Sebab tu Syekh Ali As-Sabuni kata apa? Kita boleh terangkan ataupun zahirkan untuk jadi galakan, tapi banyakkan yang bersembunyi tu. Sebab itu yang lebih dekat dengan keikhlasan. Letak gerak. Letak gerak. Tapi selalu bulan puasa, makanan kalau letak habislah. Okey, baik. Tengok ada banyak benar punchline dia. Kita nak ke rehat jap. Nak rehat sebab jap. lepas ni kita ada satu hari satu ayat. Belum Abang K lagi. Belum. Sabar masih tuan-tuan. Abang Amin. Sabar. So kita berehat dulu. Dan kembali lagi selepas ni dalam Borak Dulu Baru Buka. #Barakahnya di sini. Take a break. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam Borak Dulu Baru Buka, #Barakahnya di sini, dan kita bertemu untuk segmen Satu Hari Satu Ayat. Hampir kita memasuki 10 akhir Ramadan. Kita baca Quran, dah bagus dah. Cuma kita tambah lagi dengan kita mentadabbur apakah kandungan Quran, supaya kita berinteraksi dengan Quran dan Quran hidup dalam diri kita. Untuk hari ini, saya nak ajak anda semua merenung beberapa ayat dalam suratul Ghashiyah daripada ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Maksudnya, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi? Muka orang-orang yang kafir pada hari itu tunduk kerana merasa hina. Mereka menjalankan kerja-kerja yang berat lagi berpenat lelah. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas yang membakar. Ayat ini berupa gambaran daripada Allah Jalla wa'ala nak memberitahu kepada kita betapa seksanya ketika di hari akhirat, khususnya di hari kiamat. Dan agama mengajar kita bukan meramal bilakah kiamat, tetapi agama mengajar kita untuk beramal. Hari ini kita melihat ramai orang yang dikatakan mempunyai kesedaran beragama tapi suka meramal. Hari ini akan datangnya Dajjal, hari ini akan datangnya Ya'juj Ma'juj. Seolah-olah dia lebih mengetahui daripada Nabi, lebih tahu daripada para malaikat. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah satu kali Nabi ditanya oleh para sahabat, mata sa'ah, bilakah kiamat? 3 kali dia tanya, Nabi tak layan. Akhirnya Nabi jawab. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ma'adat talaha.
ma'adattalah. Nabi kata, apa persiapan kamu? Engkau duk kalut bila kiamat. Tapi subuh entah ke mana. Solat 5 waktu entah ke mana. Benda haram pun, rokok kat tangan pun tak lepas. Nak bagi tahu pada penonton semua, agama tak mengajar kita untuk meramal bila kiamat. Tapi agama mengajar kita untuk beramal. Ayuh, kita sama-sama beramal di dalam bulan Ramadan, kerana di dalam bulan Ramadan ini kita bakal bertemu dengan malam Al-Qadar. Bila? Wallahu alam. Yang penting setiap malam kita isi dengan amal ibadah. Sekali lagi, agama tidak mengajar kita untuk meramal, agama mengajar kita untuk beramal. Sekian Satu Hari Sudah Ayat. Kembali kepada hos utama Wani Hasrita dan Khair Rahman. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Makin cerahlah studio kita kembali. Alhamdulillah. Masya-Allah bang. Salam sikit. Masya-Allah. Ambil berkat sikit. Masya-Allah bang. Ayat yang sungguh puitis. Agama tidak mengajar kita untuk meramal, tapi agama mengajar kita untuk Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah sekali-kali meramal bagaimana saya akan melaksanakan Satu Hari Satu Ayat. Tunggu. Yang penting ialah amal kalian. Ya. Masya-Allah. Dah ada gaya. Itu nasib saya lah. Dah ada gaya. Okey, nak kembali perbincangan kita. Hafiz, syarikat yang Hafiz sendiri usahakan, ada tak program-program CSR dan ada tak macam ciri-ciri nak pilih pusat tahfiz ke ataupun rumah anak yatim ke? Saya company pun buat, tapi sebenarnya kalau ikut saya sendiri pun saya pun banyak terlibat juga dengan NGO, dengan yayasan. Jadi sebenarnya pada saya apabila kita dah wakilkan yayasan yang terpilih ataupun NGO yang ini kan, itu cara yang lebih baiklah. Sebabnya pada saya kalau kita nak pilih ni kadang-kadang yang ini bagi kan, kemudian yang sana pun minta juga. Orang yang personal pun ramai sebenarnya yang DM kan, boleh tak nak minta. Sekarang saya tengok sekarang ni dia jadi makin lama makin selepas Covid ni kan, musim-musim PKP ni ramai yang minta tolong, tak ada pampers, tak ada makanan kan. Jadi kita serba salah serba salah kita nak bagi sekarang. Kita takut ragu-ragu sebab kita tak kenal. Tengok profil pun tak ada gambar kan, tak ada gambar kan. Jadi kita nak bantu kan serba salah. Tapi okey, tak apa kalau macam tu. Kalau pada saya cara yang terbaik ialah okey, kita pergi dengan NGO. Pergi dengan yayasan persatuan banyak. Saya tengok dekat sekarang ni pun merata-rata semua orang suka dengan kerja-kerja macam ni kan. Itu jalan yang terbaik lah kan. Kalau rasa tak cukup ni, pergi boleh minta bantuan tu, dengan itu cara yang terbaik. Sebab kalau kita nak, sebab satu orang buat macam ni, tapi kalau ada 100 orang buat benda yang sama di seluruh negara, insya-Allah Sabah Sarawak semua akan cover. Insya-Allah. Ada badan yang bertanggungjawab kan? Betul tanggungjawab kita. Tapi Ustaz, saya macam tertarik yang sebelum ni. Ustaz ada cakap yang letak gerak, sebab apa? Mungkin ada orang yang segan. Boleh kita implement benda tu untuk anak-anak yatim? Mungkin ada anak-anak yatim yang segan kita nak bawa pergi buka puasa. Tu abang Hafiz cakap diorang pun senyap je, ataupun mungkin ke diorang segan. Saya pernah pergi ke Indonesia, program di sana, gubernur di sana diorang gabungkan tau, bila buat program dalam bulan Ramadan misalnya, untuk program-program menyantuni anak-anak anak yatim ni, mereka akan bawa 2 keluarga, satu keluarga yang sangat kaya, satu keluarga yang sangat miskin, untuk tolong satu orang. Sebab apa? This family ni, yang kaya ni akan sumbang duit. Yang tak berapa nak kaya ni, yang orang miskin ni, okey tak apa, you tak ada duit tapi you ada masa. Jadinya 2 keluarga bergabung untuk bantu seorang budak. Jadi ini satu modul yang nampaknya dah mula dipraktikkan di sana. Jadi ini satu amalan yang boleh kita terapkan kat sini. Kita tak ada, kadang kita ada masa tapi tak ada duit. Kita ada duit tapi kita tak ada masa. Macam mana? Kena gabung. Jangan risau, jangan malu. Kita rasa okey, aku tak ada duit, aku tak boleh nak bantu. Salah. Keluarga angkat kan? Salah. Memang sebenarnya kalau kita rasa okey, kita tak ada apa nak bagi tapi kita ada masa. Okey, saya ada duit ni. Ada duit banyak ni. Kan mungkin kita dah buat allocation lah 10,000 ke, tak kisahlah berapa banyak pun, tapi tak ada masa. Okey, jadi kita bergabung, dua family ni bergabung untuk satu anak yatim. Masya-Allah, saya rasa settle kat Malaysia. Dan soalan wanita juga, saya teringat ada siapa kongsi dekat Borak dulu juga, anak-anak yatim ni pergi ke hotel, dia ada majlis menyanyi-nyanyi apa, budak-budak dia budak tahfiz, dia jadi segan, jadi malu. Kan? So pandangan Ustaz Rahmat, satu lagi, bila Ramadan dipanggil untuk imam baca doa, bila habis Ramadan
budak-budak ni juga kena pergi rumah ke rumah, minta sedekah. Betul. Pandangan? Saya rasa kita kena pergi pada root problem. Sebab kita kena ingat ada benda adalah masalah, ada benda adalah simptom. Contoh kita kata orang tu demam. Dia pergi jumpa doktor. Lepas tu doktor kata awak ni kena denggi ni. Lepas tu kena denggi, apa tu dia sihat apa semua, balik rumah tapi root problem yakni tempat yang bertakung, nyamuk yang bertakung agak situ tak dimusnahkan. Jadi benda tu berulang lagi. Maksudnya akhirnya kena denggi lagi. So isu pusat tahfiz ataupun kita kata isu rumah anak yatim, kita kena mula balik pada kefahaman kita bagaimana kita memandang mereka. Kita bukan pandang mereka tu untuk lengkapkan aktiviti tahunan kita. Kita kena pandang mereka bawa contoh. Saya suka sangat kalau abang Hafiz sebut di Indonesia dekat Australia. Australia buat macam mana? Lagi Nak cakap saya lebih international. Lebih international lah. Abang K pandai mana? Nigeria? Dia dekat USA. Okey. Teruskan. Lebih international. Tengok macam mana badan-badan korporat ni. Apa Indonesia aja ya? Aduh. Dia sekali bagi Australia. In Australia. Australia kan. Okey. Kat sana korporat-korporat jadikan masjid tu masjid angkat. Lepas tu masjid angkat buat untuk apa? Untuk komuniti angkat. Komuniti angkat jadikan untuk keluarga tu angkat. Jadi maksudnya kat situ maksudnya dia ada rantaian chain of kita kata angkatan tu. Dia maksudnya kalau problem kita akan sampaikan sampailah benda tu solution selesai. So benda tu kita kata kita kena ubah semua yang kita buat sekarang ni lah. Terlampau banyak kalau kita nak listkan. Sebab itulah kita perlu buah fikir, kita perlu duduk dulu bincang kat mana sebenarnya root problem. Dan saya nampak adalah root problem dia adalah bila kita contoh korporat ni dia buat dibantu untuk hari Ramadan pertama. Lepas tu korporat lain buat hari kedua, ketiga, keempat. Lepas tu habis. Tapi tak ada orang yang susun untuk lepas Syawal. Jadi masalah tu berulang balik tahun depan dan kita duduk dekat dalam adat yang tidak betul ni. Tengoklah borak dulu baru buka tahun depan. Ada pula tajuk. Ada tajuk yang jadi dia tak selesai. Dia tak selesai. Betul. Jadi kangaroo di Australia tak ada kena. Tak ada siapa yang angkat. Nak hukum makan kangaroo ke? Nanti saya ceritakan lain InsyaAllah. pengalaman saya di Australia. Apa ni? Di USA. Boleh tukar ya bang. Okey Hafiz, apa pesanan kepada anak-anak yatim, pada para penonton? Untuk penonton Indonesia. Silakan bang. Pemirsa. Mas, silakan Mas. Ialah khusus untuk semualah apabila kita dalam Ramadan ni kita menyantuni anak-anak yatim ni, mereka dekat dengan Nabi kan. Jadi kalau kita nak merasakan bagaimana agaknya perasaan dan juga kehadiran Nabi dalam jiwa kita hayati apa yang mereka lalui ni, anak-anak yatim ni kan. Jadi mereka pun sebahagian daripada asnaf yang perlu kita pelihara, yang perlu sama-sama kita buat. Dan jangan lupakan mereka daripada bulan Ramadan saja kan. Selepas kena ada follow up. Kena ada follow up. Confirm kena ada follow up. Masya-Allah. Betul. Ustaz Rahmat, apa pesanan? Untuk saya nak ambil kata-kata seorang anak yatim yang pernah sebut pada saya. Dia kata, Ustaz, kami ni rasa ada mak ayah sebulan je. Allah. 11 bulan lagi kami tak ada mak ayah. Dan pelajar tahfiz dia kata, Ustaz, kami duk rasa kami ni istimewa sebulan je. Allah. Maksudnya bila lepas sebulan tu kami dah tak jadi imam and so on, maka kami tak ada. Boleh tak saya nak ambil sikit lagi? Saya nak puji ibu dan juga ayah yang menjadi penjaga di pusat tahfiz. Itu pun kita kena bagi tepukan juga tu. Betul. Kan? Kena bagi sokongan, kena bagi pujian sebab mereka ambil tanggungjawab 40-50 anak tu kan. Itu kadang-kadang kita terlupa kan. Kita tengok itu juga tanggungjawab yang kredit pada dia. Tanggungjawab hebat. Insya-Allah. Betul, insya-Allah. Oh, dia lah jadi tersentuh Jadi tersentuh pula. Tak ada background music, tak ada Nangis dulu baru kita ni. Kita tak ada rasuah muzik. Dia betul-betul kita dengar cerita tu, kita hibur sendiri tu yang genuine. Bukti dia abang kira tak bahan. Kira betul tersentuh. Saya bahan maknanya tak berapa sangatlah. Okey. Siapa pemenang kita Betul. ni? Kita nak tahu siapakah pemenang bertuah kita hari ini. Yang pertama jatuh kepada Farah Negeri Sembilan. Betul. Dan pemenang kedua jatuh kepada Ana Jura Azlin dari Selangor. Kedua-duanya bukan Dan ceras. sekali lagi tidak ada pemenang jadi ceras. Oh, betul. Mungkin Dan esok. apa yang mereka dapat? Ya, saya dah cakap tadi tapi tengok juga. Pemanggil bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka Barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Baik.
Baik, terima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari. Dan siapa-siapa yang tak menang, esok ada lagi. Jangan risau. Rasanya kurang lebih seminggu lagi, insyaAllah. Right? Lebih seminggu lagi Dah hampir sebulan kita pakai. Berjam celik. Ya Allah. Jagalah masing-masing. Bila dah bercakap tentang anak yatim ni, jagalah anak-anak masing-masing. Anak-anak yatim yang kita tengok tu, jangan sampai tergelincir, tertekan air panas dan sebagainya. Kita tak nak benda tu lah. Hashtag, siapa tak faham, hashtag mohon trust. Hashtag sentap lah. Ya, betul. Okey, apakah topik untuk esok? Mungkin ada poster yang menyentapkan seseorang. Okey, esok biasakan yang betul, betulkan yang biasa bersama Ustaz Nabil dan juga Abang Jalil Hamid. Masya-Allah. Abang Jalil Hamid. Oi, ini penting okey. Allahu Akbar. Satu hari satu ayat bersama Khair Rahman. Dia suruh save the date pula. Okey, poster seterusnya malam ni Rabbani 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Minggu ini. Dan lagi satu punya poster. Lagi satu. Okey, kita wow, saya lagi. Wani, kau sungguh tamak haloba. Tapau show. Dia tapau habis ya. Artis terkesan. Oi, terkesan apa tu Baiklah. Punya Wani awak kat sini. PKP kot, pandemik kot. Tapi tiga-tiga poster tu kami tak terlibat kan? Tak ada. Macam mana? Tak terlibat. InsyaAllah tahun depan. Tapi apa yang penting daripada tiga-tiga poster tadi, saya punya hanya boleh pesan supaya jangan terlalu sibuk dengan hiburan. Sibuklah dengan satu ayat. Allah. Ya, betul. Allah. Ya, Masya Allah. Bola apa-apa dah tersentuh kawan ni. Okey, kita pun nak ucap terima kasih pada semua penonton. Betul. Terima kasih pada Hafiz Hamidun, Ustaz Rahmat. Kita ada hadiah lah. Dan hadiah pada mereka. Bukan terima kasih saja. Ya, untuk tetamu kita ada ni. Samalah. Sama lagi. Matching. Kami dah lama rancang. Hafiz Hamidun je lalai. Betul. Saya dah nampak dah. Masa saya duduk sini. Baik, silakan tutup. Okey, kepada semua rakyat Malaysia, ayuh kita bantu anak yatim, bantu anak-anak tahfiz. Bukan hanya dalam bulan Ramadan, tapi kena ada follow up dan kalau boleh bersistem, insya-Allah. Betul. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi esok di TV1 Borak Dulu Baru Buka. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khair Rahman. Borak dulu baru buka. Barakahnya di sini. Assalamualaikum. Bye. Sucikan hati dari tercela, hadap di bulan suci yang